Pengerusi Yayasan Warisan Melayu MHF, Dr. Nur Syarif Saad, Dr. Saida Buang, dan para hadirin, Encik Zulkarnain, Abdul Rahman, dan para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sekali lagi mengikuti sesi CLS ini dan meluangkan masa bersama kami pada pagi Sabtu ini. Saya Fadli Idris dan saya mewakili Yayasan Warisan Melayu MHF. Pagi ini merupakan sesi CLS yang ke-10 dan juga yang ke-4 bagi siri CLS pada musim ini. Kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong dan sekali lagi mengikuti CLS secara langsung dan juga mereka yang menonton sesi ini secara maya. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput ahli Lembaga Pengarah MHF, Encik Zulkarnain Abdul Rahman, untuk membuka tirai sesi CLS dengan memperkenalkan penceramah jemputan pada pagi Sabtu ini. Dengan segala hormat, Encik Zul. Encik Zul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada hari ini di Taman Warisan Singapura, saya dengan berbesar hati dapat hadir dalam ceramah ini yang bertajuk Memburu Teks Nadir di Tengah Kota Singa. Profil Dr. Saida Buang bukan calang-calang orangnya lah, dia memang terkenal dalam lingkungan kita di Terati di Singapura. Dr. Saida merupakan pensyarah kanan di Kumpulan Akademik Bahasa dan Kebudayaan Asia Institut Pendidikan Nasional Universiti Teknologi Nanyang, daerah kajian. Beliau termasuk kesusasteraan bandingan faham pelbagai budaya, literasi kritis pendidikan dan manuskrip Jawi. Beliau juga aktif menulis dan menyunting buku, menghasilkan banyak makalah akademik dan kreatif. Jadinya topik pada hari ini amatlah sesuai untuk kita memahami dengan lebih lanjut apakah itu teks nadir yang mungkin sudah walaupun luput di zaman tak terhilang daripada minda kita semua. Jadi daripada itu juga saya ingin merangkap ribuan terima kasih kepada penaja-penaja kita yang telah banyak menyokong, iaitu MLLPC dan Lembaga MUIS, juga Rohanma and Partners yang telah banyak mendukung pelbagai inisiatif MHF pada hari ini dan ceramah-ceramah yang lain juga. Jadi ceramah cendekiawan lecture series ini CLS adalah satu inisiatif MHF untuk menerajui dan membukakan lebih minda pada ramai lagi orang yang hadirin yang mungkin tidak dapat hadir di MHF tetapi juga dapat hadir dalam alam maya, dalam Zoom semua. Jadi tanpa berlengah masa lagi, saya ingin menjemput Dr. Saida Buang untuk memberikan sedikit syarahan tentang pencerahan tentang apakah itu teks nadir dan memburu teks nadir dalam kota Singapura ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengucapkan ribuan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dapat bersama-sama anda sekalian pada hari keramat, kerana bagi kita Sabtu dan Ahad merupakan hari keramat untuk keluarga, tapi anda berada di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada anda sekalian yang sudi ke sini dan yang juga bersama kita melalui Zoom. Saya rasa berbesar hati melihatkan kedatangan dan kehadiran para pemimpin yang saya segani sehingga menyebabkan saya berdebar-debar berada di sini. Ya, seperti Cikgu Yatiman, Encik Zainul Abidin Rashid. Ini merupakan para pemimpin yang tak harus kita lupakan perjuangan mereka. Juga terima kasih kepada yang berbahagia Encik Zulkarnain
bin Abdul Rahman. Saya juga terkejut apabila mendapati yang berbahagia akan menjadi moderator. Ya, tapi terima kasih. Juga kepada lembaga Yayasan Taman Warisan Melayu, Dr. Azhar tidak berada di sini, namun beliau menghubungi saya untuk acara ini, dan Dr. Nur Syahril, ya. Jadi dua sahabat saya ini susah untuk saya katakan tidak. Ya. Bila salah seorang datang menemui saya, hati saya dah lembik. Dah saya kata macam mana ni, walaupun acara padat, tapi insya-Allah kita dapat bekerjasama. Begitu juga saudara Fadli Idris, terima kasih atas kerjasama anda, seorang yang sangat efektif dan efisien melaksanakan kerja. Kepada bekas guru, guru dan bakal guru, saya ucapkan selamat Hari Guru. Semoga kita semua menjadi guru yang syumul. Amin. Baiklah. Jadi tajuk saya hari ini iaitu memburu naskah nadir yang merupakan hasil daripada kajian selama 2 tahun. Kajian lapangan yang dilakukan dengan mendapat grant kajian daripada Lembaga Warisan Negara National Heritage Board. Jadi kajian itu bermula dari tahun 2018 hingga pertengahan 2020. Ya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Universiti Teknologi Nanyang, khususnya Institusi Etika, bahagian kelulusan etika kajian, yang telah memberikan kami kelulusan untuk menjalankan kajian, ya, dengan nombor etika kajian yang diberikan di situ. Dan semua responden, selama 101 responden yang tidak teragak-agak untuk memberikan respon mereka, bekerjasama dengan kita. Ada yang menemui kita sehingga 4-5 kali, ya, kerana untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Ya, ada yang meminjamkan artifak-artifak kajian dan tidak lokek untuk memberikan pandangan mereka. Jadi mungkin nanti anda akan merasa sedikit hairan, saya menerima 101 responden, tetapi kenapa saya hanya mengumpulkan respons daripada 100 saja. Ini ada kaitan dengan latar keturunan, kerana mengikut etika kajian saya hanya menjadikan target group ataupun kumpulan sasaran saya yang berketurunan Melayu. Jadi yang berketurunan Arab tu terpaksa saya tolak ke tepi dahulu kerana mereka mungkin mempunyai latar literasi yang berbeza dan pengalaman budaya yang sedikit berbeza dengan masyarakat kita. Namun informasi daripada responden tersebut masih ada dalam simpanan kami dan kami akan bukukan. Dan saya juga ingin menjunjung budi, rakan pengkaji saya iaitu Dr. Kartini Anwar, dari NIE NTU. Beliau merupakan pengkaji bersama ataupun co-PI, dan 2 orang penolong pengkaji iaitu saudara Fauzan Arif bin Rosli dan Puan Putih Nurhendrawati binti Hasman. Jadi saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada yang disebutkan atas kerjasama yang diberikan kepada kami. Baiklah, tajuk hari ini iaitu memburu naskah nadir. Seolah-olah adanya satu rasa takut akan kehilangan. Ada urgensi di situ. Mengapa memburu? Kenapa tidak mencari-cari sambil lenggang kangkung? Tapi kenapa adanya perasaan ataupun semangat hendak mencari secara bersungguh-sungguh dan merombak apa yang ada di hadapan kami supaya mendapati apa yang diharapkan daripada kajian. Baiklah. Jadi untuk menjawab soalan sedemikian, saya harus berbalik kepada latar kajian. Kita semua tahu bahawa di Singapura ataupun Singapura merupakan pusat penulisan dan penciptaan
naskah Melayu yang sangat berkembang pesat apabila alat percetakan dibawa dari Melaka ke Singapura pada 1817. Dan semasa Singapura menjadi pusat persuratan di Nusantara pada kurun ke-18 sebenarnya, dari kurun 18 hinggalah ke pertengahan kurun ke-20. Jadi itu merupakan pengetahuan bersama kita. Dan kita dapati menurut catatan Proudfoot, seorang pengkaji, pada 1860-an sudah terdapat beberapa pencetak Melayu dan ini membantu menyemarakkan penerbitan di Singapura. Bermakna satu suasana yang begitu bersemarak mengenai percetakan Melayu, penerbitan Melayu di Singapura, menggambarkan adanya kegiatan membaca yang bersungguh-sungguh dalam kalangan masyarakat Melayu, terutama berkaitan dengan naskah Melayu ataupun naskah Jawi yang saya panggil sebagai naskah nadir kerana penerbitannya daripada sehingga awal kurun ke-21 ataupun awal kurun ke-20. Dan saya letakkan di situ hanya sebagai contoh, sebenarnya ada beratus contoh. Dua contoh untuk menunjukkan betapa penerbitan dengan menggunakan sama ada secara bertulis ataupun litograf, iaitu Syair Singapura Terbakar tulisan Abdullah Munshi pada 1843 dan Syair Khadamuddin pada 1917 secara litografi yang dikarang oleh Raja Aisyah Sulaiman, seorang puteri Riau yang merupakan beliau berhijrah selama beberapa tahun di Singapura. Pada tahun yang disebutkan di situ selama 2-3 tahun, apabila beliau merasakan bahawa keadaan atau politik, sosiopolitik di Riau tidak begitu positif untuk dirinya, maka beliau berhijrah untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan dan juga keselamatan pribadinya dengan berada di Singapura. Dan apabila beliau berada di Singapura lah, maka kita kelihatan semakin adanya banyak pembuktian bahawa dalam kalangan masyarakat Melayu, aktiviti membaca, meminjam, menyewa dengan harga satu naskah 5 sen atau 10 sen selama sebulan, yang juga dilakukan oleh Raja Aisyah Sulaiman. Dan ini merupakan catatan yang dilakukan oleh Ding Choming pada 1994. Jadi ini juga merupakan bukti-bukti ataupun evidence yang sudah direkodkan untuk menunjukkan betapa masyarakat Melayu dan kaitannya dengan membaca serta naskah Jawi tidaklah asing. Sebagaimana yang menjadi tuhmahan beberapa pihak yang mengatakan bahawa orang Melayu malas membaca. Dan oleh kerana itu, kita dapati pada waktu yang disebutkan, amalan masyarakat Melayu menyimpan manuskrip dan naskah nadir sebagai khazanah keluarga untuk dibaca pada masa senggang, masa lapang mereka, dan diwariskan kepada generasi seterusnya sudah pun berlaku. Jadi soalan kajian kita yang timbul daripada minat untuk mencari jawapan, bagaimana pula dengan keadaan masyarakat kita hari ini, masyarakat urban yang begitu sibuk dengan tugas-tugas yang tak putus-putus setiap hari, sehingga kan kita rasa bahawa kadang-kadang tertanya-tanya apa yang kita kerjakan selama ini, begitu sibuk dengan tugasan-tugasan yang tak henti-henti. Dan bagi kumpulan kajian, kami juga merasakan bahawa kajian ini amat penting disebabkan jumlah yang boleh membaca Jawi semakin mengecil.
Dalam kajian ini juga kita akan dapati bahawa yang boleh membaca ramai, ya, 99%, kerana ianya merupakan kumpulan sasaran yang dipilih secara sengaja, purposive sampling. Ya, nanti saya akan sampai ke bahagian itu. Tetapi dalam beberapa kajian lain yang juga pernah dilakukan oleh para pelajar di NIE NTU untuk kajian academic exercise mereka berkaitan tulisan Jawi, didapati bahawa yang boleh membaca Jawi semakin berkurangan dan membimbangkan. Ya, jadi adanya urgensi, adanya rasa bimbang bagi kumpulan kajian untuk menjadikan kajian ini sebagai satu yang wajar dilakukan di Singapura. Juga adanya arus proses urbanisasi, pembangunan tempat tinggal yang begitu deras sehingga masyarakat terpaksa berpindah daripada rumah kota. Ya, kita tak boleh katakan di Singapura orang Melayu tinggal di kampung saja. Terdapat ramai orang Melayu yang tinggal di kota juga. Dan juga yang tinggal di rumah kampung yang agak luas. Tetapi mereka berpindah semenjak 1970-an. Bermula dari 1970-an, mereka berpindah ke unit-unit flat yang lebih kecil. Dan ini bermakna semakin kecillah ruang untuk menyimpan koleksi manuskrip dan atau nadir. Jadi soalannya, adakah simpanan koleksi nadir itu terkorban? Adakah masyarakat kita kerana sebab-sebab praktikal, ya, harus membuang, ya, atau menjualnya, ataupun apa juga langkah yang diperlukan disebabkan ruang rumah yang semakin mengecil akibat proses urbanisasi. Ya. Jadi itu merupakan soalan yang ingin kami cari jawapannya. Dan satu lagi kita sebagai pembuktian, iaitu pada kurun 16 hingga ke 19, menurut kajian saya, kitab Jawi merupakan alat merantau. Kalau sekarang kita menggunakan WhatsApp dan sebagainya, media sosial, jadi media sosial pada masa itu ialah kitab Jawi yang merantau dengan membawa pemikiran dan pedagogi melahirkan semula budaya orang Melayu ataupun cultural reproduction, iaitu mereka hendak memastikan pemikiran dan budaya tertentu masyarakat Melayu diterima, dilestarikan dan diteruskan, dan itu berlaku melalui kitab Jawi yang dipelajari di pelbagai pusat pembelajaran di Singapura. Dan menurut kajian saya, tapi ini kajian yang lain, iaitu sehingga 1970-an kita dapati terdapat lebih 80 sekolah rakyat yang bersamaan dengan madrasah secara informal di Singapura. Jadi bayangkan kewujudan kitab Jawi yang sangat berkesan, impaknya pada masa itu untuk cultural reproduction. Jadi itu juga merupakan satu bayangan kepada kita bahawa membaca kitab Jawi merupakan satu amalan sedia kala, natural, ya, dalam masyarakat Singapura. Jadi adakah itu masih lagi berterusan? Dan saya mengutip data kajian oleh Herman, ya, data ini merupakan kajian PhD beliau, yang mengatakan bahawa jumlah manuskrip Jawi yang diterbitkan di Kepulauan Melayu termasuk Singapura dari 1800 hingga 1999 yang disimpan di Perpustakaan Negara Singapura NLB sebanyak 515. Itu yang sempat disimpan. Ya. Dan kita juga dapat, kalau saya kutip daripada Azhar dan Nur Afidah dalam kajian mereka pada tahun 2007, mereka menyenaraikan 164 hikayat dan syair yang juga terkumpul di NLB. Jadi soalannya, masih adakah lagi naskah nadir lainnya, ya,
yang disimpan sebagai koleksi peribadi di rumah anggota masyarakat Melayu di Singapura. Itu soalannya. Jadi kalau kita ikuti perkembangan penemuan naskah-naskah nadir di Nusantara, kita akan sering terdengar misalnya di Aceh baru menemui satu lagi naskah nadir yang disangkakan hilang. Kemudian jumpa satu lagi di Sulawesi dan sebagainya. Jadi bagaimana pula di Singapura yang merupakan sebuah pusat literasi, pusat pentadbiran dan juga kesusasteraan Melayu pada sedikit masa dahulu. Ya. Jadi berdasarkan kajian, projek kajian, terdapat 2 objektif kajian yang kami persembahkan di sini dengan cara yang mudah, iaitu pertama, untuk mengumpulkan data mengenai manuskrip lama atau naskah nadir yang disimpan di rumah oleh keluarga dan individu. Ya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan informasi mengenai kemahiran tertentu ataupun kemahiran istimewa yang diperlukan atau diketahui oleh masyarakat Singapura untuk membaca atau mendindangkan manuskrip dalam bentuk hikayat dan syair. Ini merupakan 2 objektif kajian, tapi yang banyak akan saya kongsikan bersama anda pada hari ini ialah objektif yang pertama. Kerana saya nak simpan sikitlah untuk buku. Kalau saya dah terangkan semua, nanti buku saya tak ada pula yang orang beli. Ya. Jadi begitu juga tentang data hari ini. Tidak semua data yang sempat saya bincangkan hari ini. Satu kerana masa dan satu lagi kerana tunggulah buku yang akan diterbitkan tidak lama lagi, insya-Allah, bersama Dr. Kartini Anwar nanti, insya-Allah. Okey, jadi apakah itu naskah nadir? Menurut Kamus Dewan, ianya merupakan buku-buku lama yang terhad bilangannya yang masih wujud atau masih terdapat masa kini. Jadi buku-buku lama, bila buku-buku lama yang macam mana? Itu terpulang kepada masyarakat untuk menentukannya kerana ia masih dalam definisi yang subjektif. Ya. Jadi menurut kajian kami, naskah nadir merupakan karya-karya bertulis dalam bentuk manuskrip asal atau bercetak sehingga awal kurun ke-20, maknanya 1920-an, 1930-an. Ataupun ada yang hingga 1950-an kerana tajuknya memang nadir. Ya. Mengenai hikayat, syair, kitab, kanun, undang-undang, salasilah dan segala aspek kehidupan dan tamadun Melayu. Dan menurut kajian, kita dapati bahawa hampir keseluruhan naskah nadir yang terkumpul, yang kami kumpulkan terdapat dalam tulisan Jawi. Jadi dari objektif kajian tersebut, kami telah melahirkan soalan kajian. Yang pertama, adakah masyarakat Melayu di Singapura masih menyimpan naskah nadir di rumah? Kalau iya, mengapa? Dan apakah butiran-butiran rinci naskah nadir yang disimpan? Kemudian soalan kedua, adakah masyarakat Kota Singapura masih mengamalkan seni membaca atau mendindangkan naskah nadir, dan kalau iya, mengapa dan bagaimana? Jadi saya sentuh sedikit metodologi kajian, bagaimana kami menjalankan kajian, iaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu kajian lapangan, separuh etnografi ataupun etnografik perspektif yang memberikan tumpuan pada amalan masyarakat Melayu melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu itu merujuk kepada pembacaan dan amalan menyimpan naskah nadir. Jadi itu merupakan perspektif yang kami gunakan.
Dan kami melakukan kajian lapangan termasuk wawancara, merakamkan bacaan hikayat, dendangan syair, mengumpulkan artifak-artifak seperti gambar-gambar buku, naskah nadir dan gambar-gambar perpustakaan peribadi di sini. Kami juga meminjam naskah nadir kepunyaan responden untuk kami berikan isi ringkas, memberikan anotasi yang akan anda dapat baca dalam buku insya-Allah yang akan datang. Ya. Jadi soalan wawancara kami termasuk pengalaman responden ketika membaca, hal menyimpan dan berkongsi pengetahuan tentang manuskrip. Bagaimana mereka lakukan? Adakah dalam kalangan keluarga saja ataupun dengan para sahabat ataupun saudara mara ataupun kepada anak didik mereka dan sebagainya. Dan juga pengetahuan umum responden tentang naskah nadir dan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dahulu dan sekarang. Baik, tentang responden. Ya, siapakah mereka? Seramai 100 responden terlibat dalam kajian ini dan seperti yang saya katakan, mereka berketurunan Melayu, berumur 21 tahun ke atas serta mempunyai koleksi naskah nadir. Asalkan mereka mempunyai koleksi naskah nadir, kita jemput, kita undang mereka. Kebolehan membaca Jawi bukanlah satu kriteria. Kerana kami bimbang kalau kita meletakkan itu sebagai kriteria muktamad, maka nanti bilangan responden kita semakin mengecil dan saya rasa kalau kurang dari 100 agak lemah untuk menjadi mewakili masyarakat Melayu ataupun menjadi representasi masyarakat Melayu. Dan kumpulan sasaran ini dikenal pasti melalui kelas-kelas agama mingguan. Jadi bayangkan kumpulan kami ke masjid-masjid. Ya, jadi kami juga ingin mengucapkan terima kasih, menjunjung budi masjid-masjid di Singapura yang tidak lokek untuk meminjamkan masa sewaktu mereka melakukan kelas-kelas agama. Mereka berikan kami waktu 10 minit, 15 minit untuk menerangkan tentang kajian dan untuk mempelawa para responden yang sudi untuk turut serta. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada masjid, kepada asatizah yang turut memberi sokongan mereka dan kepada Majlis Agama Islam Singapura. Ya. Juga kenalan, saranan dan melalui rangkaian media sosial, kami juga telah membina website dan juga Facebook untuk memancing para responden untuk turut serta. Baik, ini sedikit data. Jadi kita perhatikan 55 responden terdiri daripada golongan wanita dan 45 terdiri daripada golongan lelaki. Okay. Dan kalau kita lihat kelompok umur mereka, yakni dari 21 hingga 29, tidak besar kumpulannya, iaitu hanya 4 orang. Ke 30 hingga 39, 10 dan yang paling ramai iaitu dari umur 50 hingga 89 yang mewakili ataupun berjumlah 76%. Dan kumpulan ini saya panggil mereka sebagai kumpulan emas yang merupakan sumber cultural capital, sumber budaya bagi masyarakat kita yang harus kita kenal pasti dan mereka harus diburu sebelum kita kehilangan dapatan dan informasi daripada mereka. Ya. Baiklah, kalau tadi saya katakan bahawa adanya urgensi, adanya rasa kebimbangan kerana mendapati bahawa masyarakat kita terpaksa berpindah ke unit flat yang lebih kecil, maka kerana itu kemungkinan koleksi nadir kita terkorban. Jadi kita lihat di sini seramai, kalau kita perhatikan yang paling ramai
iaitu tempat tinggal HDB 3 bilik, 4 bilik dan 5 bilik. Kalau saya kumpulkan, ini seramai 69%. Dan kita tahu namanya 3 bilik tapi 2 bilik tidur. Jadi maknanya semakin kecil. Dan juga terdapat yang menyewa rumah sewa, ya. Dan juga terdapat 2 responden yang tinggal di satu bilik, ya. HDB 1 bilik, seramai 2 orang. Jadi yang menariknya, yang menyewa rumah dan yang tinggal di flat HDB 1 bilik juga masih bersungguh-sungguh untuk menyimpan manuskrip lama mereka. Dan saya sempat ambil gambar buku-buku itu di mana, di bawah katil, ya, di rak-rak dapur dan sebagainya. Dan ini sungguh saya bimbangkan kerana asap masakan itu akan merosakkan naskah yang ada di situ. Jadi beberapa nasihat telah kita berikan kepada responden, dan langkah kedua kami insya-Allah ialah untuk membantu mereka bagaimana untuk melestarikan naskah-naskah ini. Ya. Dan kelulusan tertinggi yang kami wawancara, yakni dari sekolah rendah, yakni sekolah rendah bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dan termasuk sekolah rendah madrasah, sehinggalah yang mempunyai ijazah kedoktoran, kerana kami hendak memastikan bahawa pilihan kami itu tidak mewakili hanya satu-satu pihak, ya, tapi kami hendak mendapatkan respon dari keseluruhan golongan masyarakat Melayu Singapura. Itu harapan kami, ya. Dan yang paling ramai iaitu yang mempunyai ijazah, diikuti oleh diploma, masters dan A-level, ya. Tapi kita juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang datangnya dari sekolah rendah dan sebagainya, ya. Baik, bagaimana tentang kemahiran jawi mereka? Kita dapati bahawa 85% mengatakan ini self-perceived response. Maknanya ini tanggapan mereka sendiri. Bukan saya ambil satu skala, suruh mereka baca, kemudian saya kata, oh anda lancar, anda tak lancar. Tidak, kerana kami tidak mahu menyinggung perasaan mereka. Jadi kami minta mereka untuk menyatakan, mengukur diri sendiri tentang bacaan jawi. 85% mengatakan bahawa mereka lancar membaca. 14% mengatakan mereka kurang lancar, maknanya teragak-agak dan kadang-kadang baca tu tersalah-salah. Dan 1% mengatakan dia buta huruf, tak tahu langsung, tapi berminat untuk menyimpan naskah nadir atas sebab-sebab tertentu. Ya. Dan tempat belajar mereka merupakan tempat-tempat yang disebutkan di sini. Baiklah, saya masuk ke bahagian dapatan. Adakah masyarakat Melayu di Singapura masih menyimpan naskah nadir di rumah? Ya. Jadi mungkin anda juga mengatakan tentulah jawapan ya, sebab respondennya merupakan kumpulan sasaran. Ya. Yang lebih penting bagi saya ialah mengapa mereka hendak menyimpan. Mengapa mereka hendak menyimpan naskah nadir di rumah. Jadi semua responden mengatakan mereka menyimpan naskah nadir walaupun tinggal di bilik-bilik yang lebih kecil. Dan seperti yang saya katakan tadi, disebabkan kurang ruang, mereka menyimpan koleksi mereka di tempat-tempat yang tidak sesuai. Ya, tidak sesuai untuk pelestarian naskah nadir dalam jangka masa yang lebih panjang. Ya. Dan terdapat 2 responden yang mengambil keputusan untuk mendermakan 90% koleksi mereka ke badan-badan pemerintah atas dasar altruistik, atas dasar kebaikan hati mereka, supaya koleksi menjadi bahan rujukan para pengkaji, pelajar dan anggota masyarakat secara meluas. Dan kalau kita perhatikan alasan yang mereka berikan, tempat rumah kecil,
semakin kurang yang tahu membaca Jawi. Tapi mengapakah mereka menyimpan naskah nadir? Yakni pertama mengatakan bahawa naskah nadir sebagai warisan budaya yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Itu pandangan mereka terhadap naskah nadir sebagai warisan budaya yang mempunyai ilmu pengetahuan yang boleh dikaitkan dengan jati diri orang Melayu. Nilai sentimental, iaitu kerana naskah nadir merupakan hadiah ataupun warisan keluarga, dan kenangan istimewa, iaitu pada hari-hari tertentu, semasa hari jadi, semasa mereka naik pangkat, semasa mereka naik sekolah, mereka menerima hadiah tersebut. Kemudian yang paling ramai mengatakan 52 orang ataupun 43.7% kerana responnya sebanyak 119 dari 100 orang. Bermakna satu orang ada yang mengatakan lebih dari satu respons. Mengatakan bahawa nilai isi kandungannya iaitu ilmu pengetahuan masih relevan, masih berguna dan masih digunakan untuk rujukan mereka. Jadi kita dapat agakkanlah siapa yang membuat rujukan berdasarkan pada profil responden tadi. Dan ada pula tak ramai, iaitu 6 respon untuk kegunaan pragmatik kerana mereka terlibat dalam dunia persembahan dan juga sebagai sumber pendapatan, iaitu mereka mengajar, mereka gunakan naskah nadir. Dan 6 respons yang mengatakan mereka lakukan sedemikian sebagai hobi kerana mereka merupakan kolektor. Baiklah, mungkin sekarang saya ingin berikan sedikit gambaran mengenai kesungguhan masyarakat Melayu Singapura berkaitan dengan naskah nadir. Saya ambil satu contoh. Ini kisah Nek Mutiara, bukan nama sebenar, yang merumikan naskah nadir Qisasul Anbiya ataupun kisah Nabi-Nabi disebabkan kasih sayangnya kepada cucunya. Beliau seorang nenek yang berusia 80 tahun. Jadi beliau mengambil masa selama 3 tahun untuk menyalin kembali dari Jawi ke Rumi. Dan ini merupakan karya Ibnu Kathir, dan tentulah ini merupakan naskah nadir. Jadi beliau mulakan projek ini dari September 2015 dan berakhir pada 2018, selama 3 tahun. Tarikh mulanya 14 September 2015 hingga 17 September 2018, betul. 3 buku, dan kami dapati bahawa beliau menerima bantuan daripada 2 orang lagi, tapi beliau enggan untuk memberitahu saya siapa yang membantu beliau kerana terdapat tulisan tangan yang berbeza. Maka kita tahu ada 3 scribe. Jadi buku pertama pada tahun yang disebutkan, buku kedua dari Ogos 2017 hingga 2018, dan buku ketiga. Jadi anda perhatikan rasa kasih sayang terhadap cucunya, maka nenek melakukan projek sedemikian. Dan beliau bukan orang akademik, dan kelulusan beliau ialah sekolah rendah, madrasah. Jadi kita dapati adanya semangat sedemikian dalam kalangan masyarakat Melayu, dan ini timbul dan dapat kita kutip data sedemikian apabila kajian ini dilakukan, apabila kita melawat rumah beliau. Dan beberapa respon di sini yang saya ingin kongsi dengan anda. R bermakna responden, yang mengatakan mereka beliau menerimanya dari ayah.
Ini kalau anda baca bukan baca ada faedah apa, bukan begitu. Bacaannya ada faedah apa, begitu bacaannya. Sebab kalau bacaan yang pertama tu dia menidakkan. Ada faedah apa, anak-anak kita boleh baca juga, mesti dihargai. Tidak menganggap satu bebanan, benda bukan mudah tahu sekarang nak dapat. Kita punya budaya, kita punya pusaka, itulah dia tulisan Jawi. Jadi ada rasanya, ada social identity yang kelihatan di situ. Responden 2 mengatakan datangnya dari arwah datuk. Satu warisan yang perlu kita simpan dan untuk generasi akan datang. Boleh apa? Belajarlah. Dibaca tu dah kurang lah, dah lama tak baca. Tapi saya tahu yang manuskrip ini bergunalah. Budaya masyarakat lama kan. Jadi di situ ada kesungguhan kesinambungan budaya. Cultural identity theory di sini. Responden ketiga, dia order. Dia membuat tempahan. Mungkin dari Malaysia atau Indonesia, uniklah. Tajuknya unik. Kira pasal kita nak pakai kan. Kita punya bidang kerja memang dalam bab dakwah kan. Jadi anda dapat agakkanlah tu. Jadi kadang-kadang memang kita buat rujukan, kita baca, kadang-kadang kita buatkan kelas. Kemudian dia cakap dalam bahasa Inggeris, to retain Jawi text, nilai yang tinggi sekali. Dan member of XXX, kerana ini merupakan kerahsiaan yang harus saya jaga, kecuali kalau diizinkan oleh responden tersebut untuk saya masukkan. Jadi insya-Allah untuk buku nanti saya akan buru responden ini untuk mendapatkan keizinan mereka. Responden keempat, minat. Jadi minat untuk kumpulkan kitab-kitab Jawi, dan kitab-kitab Jawi ini untuk mengetahui rahsia-rahsia yang di dalamnya lah, keinginan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi ulama-ulama dahulu yang karangkan kitab ini. Sekali lagi, I'm a member of XXX tradition. Jadi bermakna kita tahu bahawa kitab Jawi masih lagi dibaca, disimpan untuk tujuan praktikal, iaitu mendapatkan ilmu dalam kalangan masyarakat kita. Dan sudah ada gerakan secara kecil-kecilan dan semakin membesar gerakan ini untuk menggunakan kitab Jawi dalam masyarakat kita. Jadi responden kelima begitu juga, ada yang dia beli, ada yang orang kasih, dan juga dikatakan sangat bernilai dari segi ilmunya kat dalam bab agama dan sebagainya. Kemudian responden 6 mengatakan beliau mendapatnya daripada ibu saya. Kerana ini adalah buku agama, mak saya selalu buka untuk mengetahui bacaan-bacaan pada bulan-bulan Islam. Iaitu amalan membaca pada bulan-bulan tertentu. Sebelum kita lakukan kajian ini, kita rasakan sudah tak ada lagi dalam masyarakat kita. Rupa-rupanya masih hidup segar dalam masyarakat kita. Kemudian ada yang mendapatnya daripada ayah dan ada yang membeli. Okey, jadi itu perkongsian saya mengenai mengapa mereka menyimpan naskah nadir. Dan contoh-contoh naskah nadir seperti yang tertera di sini, ini merupakan butiran yang kami sempat. Dan kalau anda lihat, kami juga membuat perbandingan, lihat di situ NLB catalog. Kerana kami juga ingin memastikan bahawa sekiranya naskah tersebut tidak ada dalam simpanan NLB, kami akan memujuk responden untuk meminjamkan ataupun menyerahkan kepada pihak-pihak pemerintah supaya dapat dimanfaatkan oleh para pengkaji dan oleh orang ramai. Dan ini merupakan senarai bagaimana buku-buku yang kami pinjam sebagai artifak kajian untuk kami membuat anotasi. Jadi kalau kita perhatikan
jenis naskah nadir yang disimpan. Apakah jenis-jenisnya? Kita dapati bahawa naskah jenis agama lah yang paling banyak disimpan. Kitab Jawi tadi kan, ataupun kitab kuning, iaitu sebanyak 178, sastra tak begitu banyak tapi tetap mendapat tempat kedua, iaitu 59 yang selainnya merupakan buku-buku bahasa, pengetahuan umum, pendidikan, salah sila, hiburan, resepi, ya, jurnal dan sebagainya. Dan saya ambil koleksi agama saja untuk melihat secara lebih jelas lagi. Kalau untuk buku agama, jenis-jenis apakah yang menjadi simpanan responden. Jadi kita dapati buku-buku tasawuf paling banyak disimpan, diikuti dengan buku fiqh, tauhid, ibadah, Quran, solat, hadis, doa, akhlak, dan ada buku-buku yang memperkatakan tentang soal mysticism, ya, dan juga buku sejarah Islam. Okey. Dan ini contoh buku-buku dalam bentuk visual, ya, iaitu Jaya Waras 1937 yang diterbitkan di Singapura oleh Melaya Printing House. Kemudian 1897, inilah hikayat tengkorak kering boleh berkata-kata, ya. Kemudian salah sila keluarga yang ditulis tangan merupakan manuskrip. Dan kemudian wafak keluarga yang dihasilkan pada kurun ke-19 yang masih disimpan oleh keluarga. Dan ada satu dapatan yang menarik, iaitu bagaimana sebuah keluarga ini menulis autobiografi noyang mereka. Noyang mereka bernama Haji Hashim bin Haji Siddiq, ya, yang diterbitkan sendiri pada 1939 dan tidak ada dalam pasaran, tidak ada di NLB. Jadi ini merupakan satu bahan bacaan yang sangat menarik kerana ada kaitannya. Ia memberikan satu sejarah alternatif tentang kaitan Melaka dan Singapura. Jadi ini merupakan satu dapatan yang sangat menarik bahawa individu sendiri, keluarganya, ya, menulis sejarah keluarga berkaitan dengan sejarah politik dan sosial Singapura dan Melaka. Ini merupakan satu dapatan yang sangat menarik kalau dapat dibaca dan dijadikan bahan kajian oleh para pengkaji, lebih baik lagi, ya. Dan ini tak ada di pasaran dan tak ada di NLB. Jadi satu lagi Aqidatun Najin 1934, dan ada yang menyimpan kitab Perjanjian Baru, ya, ini New Testament, Bible, Jangan mempunyai fikiran was-was pula kepada orang menyimpan ni, yang menyimpan ni kerana dia untuk mengetahui naskah-naskah nadir yang sangat bernilai yang harus disimpan, ya, yang diterbitkan pada 1953. Ini merupakan versi yang lebih terkemudian, ya. Jadi soalan wawancara nombor 11, apakah yang akan berlaku pada koleksi naskah nadir anda pada masa hadapan? Jadi kita perhatikan ini respons mereka, iaitu 84% menyatakan bahawa mereka akan terus simpan. Mereka akan terus simpan. 12% mengatakan akan hadiahkan kepada pertubuhan-pertubuhan tertentu, kepada badan-badan masyarakat, ya. Dan yang satu mengatakan akan menjualnya, dan yang 3 lagi mengatakan dia tak tahu apa dia nak buat. Tak pasti. Okey. Jadi itu amalan mereka. Tetapi apakah pandangan mereka terhadap amalan menyimpan ini?
Oh ya. Okey. Kecuali 2 responden yang 98 mengatakan mereka bersetuju bahawa amalan menyimpan dan membaca naskah nadir harus diteruskan dan digalakkan di Singapura. Dengan alasan yang berikut, kerana ia merupakan khazanah budaya dan menjadi kebanggaan orang Melayu, sesuatu yang harus dilestarikan, ya. Dan ia membawa identiti budaya dan identiti agama, ya. Dan juga naskah-naskah ini kerana ditulis dalam bahasa Melayu, ia menggalakkan penggunaan bahasa Melayu, ya, kerencaman penggunaan bahasa Melayu kerana ia dilahirkan pada era standardisasi bahasa Melayu belum dilakukan. Jadi ada kerencaman penggunaan bahasanya, ya. Dan juga pemeliharaan dan memperkenalkan semula sejarah, ya, daripada perspektif masyarakat Melayu sendiri, iaitu mereka naskah nadir ini mempersembahkan alternatif history kepada masyarakat umum dan kepada dunia. Menurut perspektif orang Melayu, menurut perspektif masyarakat Islam di Singapura dan Nusantara. Jadi kalaulah naskah nadir hilang, maka alternatif history yang datangnya daripada suara hati masyarakat Melayu dan Islam akan turut pupus. Ya. Satu lagi sebab pemeliharaan Jawi sebagai satu tradisi intelektual dan juga sebagai bukti tamadun Melayu. Jadi mereka kaitkan pembukuan sebagai pembuktian tamadun Melayu. Okey. Mungkin saya tunjukkan satu saja ni yang ada kaitannya tentang syair, yang saya kata saya tak nak kongsikan banyak-banyak kerana nanti cikgu buku kami tak ada orang beli. Okay. Jadi adakah orang Melayu di Singapura masih mengamalkan seni membaca mendendangkan naskah nadir? Bilangan responden 11 mengatakan ya, dulu dan sekarang. Kemudian yang 44 mengatakan tak lagi mereka amalkan. Jadi bermakna persepsi mereka terhadap amalan membaca mendendangkan naskah nadir dalam kalangan masyarakat Melayu tidak semua yang tahu. Kemudian 13 mengatakan tidak lagi diamalkan, tapi mereka sedar. Kumpulan ini sedar tak diamalkan, tapi mereka nampak adanya satu minat atau trend yang semakin ketara sekarang. Ya. Yang 24 lagi mengatakan dia tak tahu, tak pasti, tak pernah dengar pun. Ya. Dan 8 mengatakan tak tahu, tiada respon. Okay. Saya ada 7 minit lagi. Ya. Baik. Mungkin saya kongsikan satu pengalaman menarik mengenai pembacaan syair yang berlaku dalam masyarakat Baba. Ya. Berdasarkan pengetahuan peribadi responden. Ya. Yakni responden pada tahun 50-an menyatakan bahawa beliau tahu kerana beliau dibawa oleh keluarganya ataupun mendengar daripada keluarganya bahawa syair digunakan oleh Bomoh Baba di sebuah kuil ketika mengubati pesakit. Ini syaman ataupun Bomoh Baba. Jadi dikatakan Bomoh Baba itu akan menggunakan syair dalam masa dia menjalankan perubatan. Dan hal ini berlaku berdekatan dengan keramat yang terdapat di Jalan Ulu Siglap dekat Jalan Jamal. Jadi kami sangat-sangat berminat untuk mengetahui di mana ni untuk mencari keramat tersebut, ya. Dan tempat yang disebutkan, lalu kami menggunakan peta 1940-an dari National Archive, ya. Di situ Jalan Jamal, ya. Ya, Jalan Jamal. Kemudian ini peta hari inilah, ya. Jalan Ulu Siglap. Ya, mungkin di sini ke? Wallahu alam. Ya.
saya lompat terus ke sini supaya kita ada masa untuk perbincangan. Jadi kita dapati bahawa aspek mempertahankan identiti kelompok ataupun social identity begitu tebal dalam kumpulan yang menyimpan koleksi nadir ini, kerana mereka menganggap bahawa usaha membaca dan melestarikan naskah nadir merupakan usaha kendiri, usaha sorang-sorang yang payah, sunyi tapi memuaskan hati. Dan harus dilakukan demi menjaga khazanah bangsa yang semakin pupus. Jadi adanya urgensi di situ kerana takut kehilangan. Ini merupakan satu perasaan yang rata-rata dipunyai oleh kebanyakan penyimpan naskah nadir. Kemudian walaupun saya setempat tinggal mengecil di Singapura, masyarakat Melayu masih sanggup menyimpan koleksi nadir demi melestarikan khazanah budaya dan agama. Namun bimbang kerana mereka tahu ramai kenalan yang telah membuang naskah lama apabila berpindah rumah. Jadi ini satu kerugian dalam masyarakat kita, dan saya tahu ada beberapa masjid di sini yang baik hati sebenarnya untuk memastikan bahawa cara membuang naskah nadir yang berkaitan dengan buku-buku agama dapat dilakukan dengan cara yang lebih sempurna. Namun demikian, ini juga merupakan satu peluang ataupun satu cabaran untuk menggalakkan mereka terasa bahawa senangnya sekarang mereka boleh buang, pergi ke masjid saja mereka dah boleh buang. Jadi apa yang kita lakukan, kita sempat ke beberapa masjid untuk pungut kembali beberapa naskah nadir. Tapi malangnya ketika kami sampai ke sana sudah berlalu acara membakar naskah nadir. Jadi Masya Allah, kami rasa macam kehilangan gelang emas. Gelang emas pun tak sama sebenarnya. Kalau letakkan diamond di sini dan Masya Allah, saya cakap besar pula. Kalau letak diamond saya ambil, saya rasa. Dan juga naskah nadir pun saya nak. Dua-dua saya nak. Okay. Jawi dan naskah Jawi dianggap sebagai sebahagian daripada jati diri dan sejarah budaya, merupakan cultural memory mereka dan tradisi intelektual mereka. Dan kami dapati kemunculan dan adanya usaha bersungguh-sungguh oleh individu dan sekumpulan kecil pelajar dewasa seperti kumpulan XXX tu untuk membaca dan mengekalkan naskah Jawi, terutamanya kitab-kitab agama atau kitab kuning, iaitu koleksi buku agama terjemahan Melayu yang disusun oleh ulama Melayu pada kurun ke-17 dan 18. Dan dari kumpulan ini kami dapat merasakan harapan mereka supaya adanya usaha kolektif masyarakat dan negara untuk memastikan amalan membaca naskah lama, kitab kuning diteruskan oleh generasi akan datang demi meneruskan tradisi ini. Kerana ini merupakan tradisi berfikir secara intelektual. Baik. Kemudian kami dapati adanya kemunculan sebilangan golongan muda. Ini menarik. Dalam masyarakat yang masih melestarikan dan menggalakkan seni mendendangkan syair. Dan dari dapatan kami, keputusan kami iaitu golongan emas, umur dari 50-an hingga 80-an, 90-an, merupakan golongan emas yang merupakan sumber modal budaya atau cultural capital kita, yang harus diburu untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan mereka. Ini bahan rujukannya, dan dengan itu saya mengalu-alukan soalan daripada anda sekalian dan juga yang hadir melalui Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Saidah Buang kerana menyampaikan satu topik yang begitu menarik dan berna sekali pada pagi ini. Baiklah, sekarang kita akan meneruskan ke sesi soal jawab dan saya ingin menjemput para hadirin dan juga teman-teman yang menonton sesi ini secara langsung untuk mengemukakan soalan masing-masing.
Anda boleh menggunakan fungsi platform soal jawab Slido. Seterusnya. Dia ada session slides. Dia satu. Session slides. Okey, boleh. Okey, anda boleh mengimbas kod QR atau menggunakan kod 383666. Saya ulangi, 383666. Dan bagi mereka yang menonton sesi ini melalui FB Live, anda boleh menggunakan ruang komen di bawah. Kami juga telah menyediakan mikrofon bagi mereka yang ingin menanyakan soalan secara langsung pada Dr. Saida. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih pada Dr. Saida kerana pencerahan yang diberikan. Amat menarik. Sekali lagi tepukan untuk Dr. Saida. Jadi selagi kita masih menunggu soalan-soalan yang harus diajukan, mungkin boleh saya tanya sedikitlah Dr. Saida, kerana tadi pun saya terkesan dengan apa yang Nek Mutiara buat untuk keluarganya, kan? Dan saya pun ingin tahu dengan lebih lanjut apakah dorongan dan motivasi kelompok yang menyimpan dan ingin melestarikan naskah Nadir, dan ini terkait dengan dua perkara. Pertama, apakah akan terjadi ada kerisauan kita, kebimbangan kita apabila profil penyimpan itu berubah kalau mereka tidak lagi membaca atau tidak boleh lagi membaca. Kedua, tentang teks naskah Nadir yang ada juga, kebanyakannya buku-buku agama. Adakah ini terkait dengan budaya kita yang mengutamakan membaca ataupun mempraktikkan ilmu bermanfaat yang harus diwariskan pada generasi yang akan datang? Dan apakah yang akan berlaku? Mungkin doktor boleh. Terima kasih Encik Zul atas pertanyaan sedemikian. Kalau kita berbalik kepada Nek Mutiara tadi, motivasi beliau untuk merumikan naskah Qisasul Anbiya dalam tulisan Jawi ke Rumi datangnya daripada cucunya yang memerhatikan sang nenek, boleh dikatakan setiap hari membaca Qisasul Anbiya dan kitab-kitab yang lain. Lalu kerana cucu tidak tahu membaca Jawi, lalu cucu bertanya kepada nenek, apa yang nenek baca? Jadi kita perhatikan amalan membaca literasi itu bermula dari rumah. Dan ini membangkitkan semangat si cucu untuk tahu kenapa nenek dah berusia sedemikian masih lagi baca, apa yang istimewanya nek buku ini. Lalu apa yang dilakukan oleh nenek, okey, nenek akan ceritakan, tapi kalau nenek dah meninggal dunia, cerita tu kalau hanya melalui lisan akan hilang. Maka nenek nak rumikan supaya versi Rumi ini akan menjadi simpanan. Jadi terdapat juga bayangan bahawa generasi akan datang lebih dekat dengan versi Rumi. Dan ini juga memberi gambaran bahawa adanya kebimbangan, bahawa pengetahuan membaca Jawi semakin menghilang. Jadi kalau ianya semakin mengecil, semakin menghilang, kita akan kerugian. Kalau kita dapati dari buku-buku kajian mengatakan terdapat hampir 80,000 naskah Jawi yang tersimpan di seluruh dunia, di perpustakaan seluruh dunia yang masih belum dikaji. Jadi kalau di Singapura sendiri naskah sedemikian tak kita ketahui, kita akan kehilangan sekumpulan tradisi intelektual kita yang belum sempat kita baca. Mungkin dahulu kita nak salahkan Raffles kerana flame terbakar, kan? Kapal terbakar. Oh, kerana itulah maka hari ini tinggal ini saja sedikit. Baik, cabaran saya ialah yang tinggal sedikit ini kita kaji tak? Kita baca tak? Dan kita sudah persiapkan diri kita tak untuk memastikan bahawa pelestarian tradisi intelektual ini kita kembangkan.
Ada yang mengatakan bahawa naskah kuning merupakan pemikiran ulama-ulama lampau. Ya, memang betul. Terdapat beberapa perkara yang dipersoalkan. Ada yang memulakan kitab kuning dengan mengatakan bahawa ketika membaca ini, bayangkanlah kehadiran guru anda di hadapan, bayangkanlah anda seperti mayat, jangan soal dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang moden, hal-hal sedemikian boleh kita jadikan sebagai bahan perbincangan. Kita boleh mempersoalkan adakah ini cara pendekatan orang moden yang mempunyai pemikiran kritis. Jadi kita masih boleh bincangkan walaupun terdapat beberapa perkara yang meragukan kerana lebih banyak inti mutiara yang terdapat dalam naskah sedemikian. Dan berbalik kepada soalan Cik Zul mengenai amalan membaca buku-buku agama, memang itu merupakan dapatan kami. Kami dapati walaupun terdapatnya buku-buku sastra seperti hikayat, syair dan sebagainya, tetapi masyarakat Melayu, identiti agama mereka sangat tebal. Identiti beragama itu sangat tebal dan bagaimana mereka melambangkan identiti mereka iaitu dengan membaca, mengamalkan amalan-amalan yang datangnya daripada buku-buku Jawi ataupun dari naskah Jawi. Ingin saya tegaskan bahawa versi ataupun buku-buku Jawi yang ditulis oleh ulama-ulama terkini pun mereka baca. Bukan mereka hanya memberikan tumpuan kepada kitab kuning saja, tidak. Tetapi mereka merasakan bahawa versi terkini harus dibaca, yang lama juga harus dicongkil mutiara ilmunya supaya kita tidak kehilangan, kerana di situ terdapat alternative history yang boleh kita kemukakan kepada masyarakat umum. Kerana adanya gap antara popular version of history dengan alternative history. Jadi mungkin kajian seperti ini ataupun kajian-kajian akan datang akan dapat mengisi jurang tadi. Itu harapan kami. Ya. Terima kasih Doktor. Kita ada banyak soalan dalam online ni. Tadi tentang amalan kita di rumah kan, boleh memberi kesan pada anak-anak kita yang di rumah juga. So jadi semalam saya pun tengok tonton Pendekar Bujang Lapuk lah. So ada satu adegan ni berwau renga, anak saya kata apa tu kan burung. Jadi sekarang saya kena ajar dia bahasa Jawi juga. Jadi dalam ini tentang, mungkin sebelum saya tanya pada yang hadir di sini, mungkin mereka sedikit malu sedikit untuk ajukan soalan. Mungkin saya tanyakan soalan yang dia tertera di sini. Berdasarkan profil responden, menurut doktor, adakah terdapat kemungkinan golongan muda tidak lagi menyimpan naskah ini? Dan soalan kedua, ini dalam soalan Inggeris saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, kebanyakan koleksi terkait dengan teks keagamaan. Adakah ini mencerminkan masyarakat yang pada masa teks tersebut diterbitkan, ataupun ianya disebabkan metodologi kajian, research methodology? Mungkin doktor boleh berikan pencerahan. Saya jawab soalan yang pertama dahulu. Anak-anak muda, adakah mereka tidak lagi menyimpan naskah nadir? Jawapan saya ada kaitan dengan soalan kedua dari segi metodologi kajian. Kerana saya menggunakan purposive sampling, iaitu sampling yang bertujuan khusus. Dan tujuan khusus saya ialah untuk mengumpulkan naskah nadir. Maka sebagai pengkaji, saya harus bijak untuk memilih siapa agaknya yang menyimpan naskah nadir. Kerana saya tidak mempunyai waktu dan sumber keuangan mencukupi untuk bertanya kepada seluruh masyarakat Singapura, ya, dengan tidak menggunakan purposive sampling, tapi saya bertanya, siapa ada naskah, siapa ada naskah, siapa ada naskah. Saya rasa setengah tahun pun saya belum tentu akan dapat 100 responden. Maka kerana itu, kerana kekurangan waktu dan tujuan yang tertentu, maka sampling sedemikian dilakukan. Dan kerana ianya merupakan purposive sampling, maka tentulah saya target
saya tujukan kepada kemungkinan golongan masyarakat yang boleh baca Jawi. Kerana berdasarkan latar kajian saya tadi, kita dapati bahawa kehadiran buku-buku Jawi secara meluas berlaku sehingga 60-an, 70-an. Bermakna mereka yang hadir sama ada di sekolah agama formal dan tidak formal ataupun yang bersekolah Melayu, ya, kerana sekolah Melayu pada masa itu masih lagi ada subjek tulisan Jawi. Betul cikgu? Ya. Jadi itu merupakan target saya. Jadi mungkin kalau saya mempunyai dana yang lebih besar, ya Dr. Syahril, ya Cik Zulkarnain, kalau saya dapat dana yang lebih besar, saya mempunyai hingga 5 tahun, ya mungkin saya boleh meminta responden ataupun target saya lebih besar lagi tanpa melakukan purposive sampling ini. Jadi balik semula tentang soalan pertama, adakah kumpulan muda menyimpan? Yang pastinya kita dapati bahawa kumpulan muda yang berjawatan guru, ya, mereka ada menyimpan naskah-naskah nadir. Ini mungkin disebabkan kerana mereka mengikuti kursus-kursus sastra, ya, dan sebagainya. Jadi dan juga kerana mereka juga kita tahu bahawa saya jual sikitlah, di NIE ada kursus membaca Jawi, ya. Dan di SUSS, ya cikgu, ya ada kursus Jawi. Jadi mungkin kumpulan ini yang terdedah dengan literasi Jawi merupakan kumpulan kecil tetapi semakin berkembang. Kerana terdapat kumpulan muda dan separuh muda, 40-an ke atas, yang kumpulan XXX itu, ini bukan Ku Klux Klan, ya, XXX, ya, yang rajin menggunakan kitab Jawi dan menyebar luaskan penggunaan kitab Jawi serta buku-buku sastra. Kalau misalnya saya mengumpulkan artifak dan lawati rumah mereka, rasa saya sangat-sangat terharu apabila mendapati koleksinya bertaburan di bawah katil dan sebagainya. Yang saya nampak ialah semangat jitu. Itu dia. Bukan kerana mereka tak tahu menjaga, tapi yang saya nampak dari aspek positifnya, iaitu semangat mereka untuk mengumpulkan naskah nadir. Ya. Masih ada soalan daripada hadirin. Okey, ada cikgu sini dan mungkin dulu saya. Okay, saya ya? Boleh dengar? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Dr. Saida dan teman penyelidiknya Dr. Kartini, tuan moderator, tuan-tuan sekalian, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Kamariah binti Abu Samah dari Malaysia, mantan pegawai dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan sepanjang bertugas itu memang saya menguruskan koleksi istimewa manuskrip Melayu dan koleksi nadir di Dewan Bahasa dan Pustaka dari tahun 1999 sehinggalah saya bersara pada 2020, ya. Saya ada beberapa pertanyaan dan mungkin beberapa pandangan kerana manuskrip Melayu dan nadir itu memang sangat dekat di hati dan kerjaya saya, kerjaya saya. Soalan saya yang pertama, adakah antara responden itu yang menyimpan naskah manuskrip bertulisan tangan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada gerakan yang meluas di sini bagi kesempatan untuk anak-anak muda ini membaca Jawi, ya? Pengalaman saya bergerak di Indonesia, ya, setiap tarikh 35 hari kalender Jawa itu diadakan di Museum Sono Budaya itu, membaca naskah Jawa je di situ, dalam kalangan anak-anak muda dan dibimbing oleh mereka yang dari universiti. So itu soalan yang kedua, apakah ada gerakan yang meluas, ya?
Kalau pengalaman saya di Dewan Bahasa, walaupun pustakawan, tetapi kita sentiasa berfikir bagaimana kitab ini mahu kita bawa ke depan kepada masyarakat. Bagaimana kalau dengan izin outreach kitab ini, manuskrip ini kepada masyarakat. Dan kita ada dua tiga program yang kita namakan pertandingan baca naskah teks klasik, sama ada manuskrip Melayu, yang kita bawa teks Jawinya dalam pertandingan itu, ataupun naskah yang bercetak, litograf, dan kita pilih dari situ pemenangnya, dan mereka menggayakan bacaan. Dan kalau kita buat tajuknya syair Nabi Allah Ayub alaihi salam, saya agak terkejut. Saya menjangkakan syair yang biasa-biasa, tetapi yang akan keluar syair Selendang Delima, Pak Kaduk, malah kalau yang datang dari luar negara, irama Timur Tengah juga. Jadi saya kata, alah, sungguh kaya sekali bila kita bawakan naskah ini. Tapi itu kesannya yang kita fikirkan, kesan berganda atau multiplying factor, ya. Dan itu yang kita cuba adakan di sana, walaupun Jawi itu cuma diajar dalam subjek agama di sekolah rendah, tetapi di sekolah menengah Jawi itu sudah amat jarang sekali, ya. Jadi kita terasa terputusnya hubungan di situ, dan kemudian mungkin disambung oleh pengkaji-pengkaji, ya. Dan baca naskah itu kita adakan untuk institut perguruan guru, pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi, pelajar-pelajar sekolah, malah kita bawa ke Manchester. Dan baru mereka sedar, wah, di Manchester rupanya ada manuskrip sejarah Melayu di situ. Dan itu satu kesedaran yang kita rasa sangat teruja lah. Dan soalan saya yang seterusnya, apakah usaha untuk memelihara naskah-naskah ini walaupun dalam simpanan individu, kerana saya pernah didampingi oleh British Library dan juga the Islamic Manuscript Association, TIMA di UK, yang menawarkan dana. Yang kita himpunkan beberapa naskah, dan mereka berikan dananya, dan kita boleh laksanakan pendigitalan dan boleh diakses keluar. Dan itu saya rasakan, biarlah yang asalnya disimpan oleh keluarga, tetapi yang digital tu dapat dihayati, dilaksanakan kajian. Memang walau di Malaysia pun hanya 30% dari jumlah yang ada di seluruh Malaysia itu yang dikaji. Dan kita sedang menyusun gerakan, ya, di bawah Dewan Bahasa sendiri. Kabarnya akan ada pusat kecemerlangan bagi mengkaji manuskrip Melayu, dan kita harapkan Singapura juga akan menawarkan untuk bekerjasama dengan kita di Malaysia. Jadi buat ini 3 dulu soalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Kamaria. Mungkin nak ambil soalan ni ataupun nak rumuskan yang soalan-soalan lain dulu? Saya rasa soalan Puan Kamaria panjang. ya? Kalau saya ambil yang lain, saya nanti takut terlupa. Okay. Baik, Doktor, silakan. Saya cuba. Terima kasih Puan Kamaria, selamat datang, dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk bersama kami. Jadi dengan adanya ceramah sedemikian, sebegini rupa di Singapura, itu sudah menunjukkan betapa kasih sayangnya kami terhadap naskah Jawi. Itu satu pembuktian. Baik, soalan sama ada terdapatnya manuskrip dalam bentuk tulisan tangan, ya. Tidak banyak, tetapi ada, terutama dalam bentuk salah sila keluarga, ya. Salah sila keluarga ditulis tangan dan kemudian diperbanyakkan supaya anggota keluarga yang lebih besar, ya, extended family, mereka setiap keluarga mempunyai wafa, dan salah sila. Jadi itu terdapat dalam bentuk tulis tangan, dan juga seperti yang saya katakan, usaha Nek Mutiara tadi membuat salinan tangan yang masih boleh dianggap sebagai manuskrip tapi dalam bentuk tulisan Rumi, dan juga beberapa usaha sekurang-kurangnya 2 responden yang cuba menyalin kembali dalam tulisan Jawi untuk memperbanyakkan naskah Jawi, naskah agama ini, tapi atas alasan kendiri, iaitu mencuba untuk menulis sebagaimana pada zaman dahulu kalau menulis tangan mengambil masa 3 hingga 6 bulan. Jadi kalau orang moden macam mana? Berapa lama? Itu percubaan mereka sendiri.
Maka kerana itu kami dapati bahawa untuk mendapatkan naskah bertulis tangan merupakan satu usaha yang agak sulit, sangat susah. Namun masih terdapat lagi bentuk yang sedemikian, tapi tak banyak. Ya. Kemudian soalan kedua, sama ada di Singapura terdapat usaha-usaha melestarikan. Ya, sudah tentu. Ya. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, di tempat kami di NIE dan Universiti Teknologi Nanyang, Institut Pendidikan Nasional, hingga di peringkat BA, tahun 1 kami mengajar Jawi, mengenali tulisan Jawi, sejarah sosio-budayanya, dan juga teknik ortografi mengejanya. Okay. Begitu juga di Universiti SUSS, University Social Studies of Singapore, juga terdapat kursus sedemikian pada tahun 3, cikgu? Pada tahun 3 untuk mengenali Jawi dan juga ortografi Jawi. Dan apa lagi langkah-langkah kami? Ada 2 langkah, satu di peringkat masyarakat dan satu di peringkat orang persendirian. Di peringkat masyarakat, contohnya adanya satu kumpulan yang melestarikan tulisan Jawi yang anggota asal awalnya seperti Ustaz Abdul Manaf sendiri. Ustaz ya? Nama kumpulan tu apa Ustaz? Saya terlupa, maaf. Ya, Perikatan Tulisan Jawi Singapura yang bertujuan untuk mewar-warkan, melestarikan, mengamalkan, memastikan kewujudan tulisan Jawi ada di Singapura dan penerusan tulisan Jawi di Singapura. Kemudian di peringkat orang perseorangan, izinkan saya untuk jual NIE lagi, iaitu bagi saya kebetulan mengajar kursus sedemikian, maka saya bagi setiap semester cuti penggal, kami ada sekumpulan kecil para pelajar yang bekerjasama dengan saya untuk transliterasikan naskah Jawi ke dalam tulisan Rumi. Anggotanya terdapat di sini seperti saudara Khairul, saudara Fadli, saudari Nurdiana dan sebagainya. Ini merupakan pejuang-pejuang Jawi anak muda kita. Jadi dan harapan kami iaitu sirinya akan muncul tidak lama lagi. Kami sudah membuat 2 transliterasi, 2 naskah Jawi yang ditransliterasikan. Dengan harapan semoga sekurang-kurangnya isi khazanah naskah sedemikian dapat dibaca oleh masyarakat kalaupun mereka tak tahu membaca Jawi. Dan ada satu projek saya bersama NLB di mana saya meminta kumpulan pelajar saya mengajar Jawi kepada yang bukan Melayu. Kerana kami hendak memberitahu kepada masyarakat umum bahawa Jawi merupakan satu tulisan yang boleh digunakan untuk mengeja apa juga bahasa. Kalau Jawi menurut lidah Melayu mengadaptasi 6 abjad baru yang kita pinjam dari Persia, dari Parsi, dan Sanskrit, maka begitu juga untuk bahasa-bahasa lain yang boleh mengadaptasi abjad Jawi untuk disesuaikan dengan lidah bahasa mereka. Dan bengkel tersebut full house. Terdiri daripada yang bukan Melayu dan mereka terperanjat apabila, dan kita kendalikan dalam bahasa Inggeris. Dan mereka terperanjat bahawa rupa-rupanya Jawi boleh digunakan untuk mengeja perkataan-perkataan Inggeris dan sebagainya. Jadi di peringkat masyarakat, di peringkat orang perseorangan, seperti Dr. Hirman, pakar Jawi kita, mereka sangat, dan juga di NLB sendiri, di bawah usaha Encik Hirman dan satu lagi, di NLB HER, yang doktor pakar tu HIR, dua-duanya Hirman, satu Herman, satu Hirman.
Okey. Di NLB mereka sedang merumikan akhbar Jawi dengan tujuan supaya dapat dibaca isi mutiara intelektual Melayu itu oleh ramai lagi pembaca. Jadi mungkin tidak seramai di seberang, tapi kami lakukan dengan apa yang kami terdaya. InsyaAllah. Doakan kami. Ya. Terima kasih doktor. Jadi memang proses pelestarian ini mungkin boleh dilakukan secara digital supaya lebih ramai lagi yang boleh bermanfaat. Ada dua soalan, mungkin cikgu dan ustaz kemudian, ya. Dan pengerusi. Semua ada title. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu lama tenggelam dalam mimpi tentang masa depan Singapura, arah yang harus kita tuju, apa yang harus kita buat untuk masa depan kita. Tetapi hari ini saya dibangkitkan dari tidur lena dengan hakikat bahawa pertalian hari ini tidak wujud secara sendiri. Ia berkaitan dengan masa lalu. Unsur penting masa lalu adalah harta intelektual Melayu yang tersimpan dalam manuskrip dan tulisan Jawi. Sayangnya kita sekarang menghadapi dua jurang untuk mengaitkan semula dengan keadaan masa lalu. Yang pertama, penggunaan bahasa Inggris. Kalau kita ke madrasah-madrasah, ke masjid, yang diajar agama itu dalam bahasa Inggris. Jadi sudah hilang jurang bahasa Melayunya. Yang kedua, tulisan roman telah menggantikan tulisan Jawi. Ini adalah satu perkembangan yang wajar dan kita perlu pula sekarang mengaitkan diri kita sebab terdapat kesinambungan dari segi sejarah kita, warisan kita, identiti kita dengan masa lalu. Dan hari ini saya terima kasih pada Dr. Saidah kerana membuka semula lembaran tentang pentingnya perkaitan semalam dengan hari esok. Soalan saya ialah bagaimana kita dapat menghidupkan semula keinginan, kesungguhan di kalangan masyarakat dan institusi yang ada untuk menyangkutkan semula sauh sejarah kita yang telah lama tertinggal itu, ya. Kalau sekiranya dari segi pemerintah tidak mungkin dapat diadakan kursus formal kerana prioriti negara telah berubah. Tapi saya kira banyak badan-badan sivil, institusi orang perseorangan yang hatinya itu masih banyak terlekat kepada mengetahui masa lalu dan tulisan Jawi. Boleh tak sekiranya Taman Warisan Melayu atau NIE mengambil prakasa daya utama untuk menggerakkan kecenderungan ini, dan saya yakin ramai orang di luar sana yang ingin bersama tapi tidak tahu bagaimana. Mungkin kita dapat mengembalikan semula kecenderungan ini. Kalau tidak, kita akan menghadapi keadaan seperti di Sri Lanka. 40 tahun dahulu ketika saya jadi wartawan, saya ke Colombo dan diundang oleh jawatankuasa masjid di Colombo itu, dan pengurusinya itu membisikkan ke telinga saya, ini rahsia yang tak boleh dikongsi. Sebab di Sri Lanka ini setiap bahan dokumen yang berusia 100 tahun atau lebih jadi milik negara. Jadi dikeluarkan sebuah buku tulisan tangan Jawi. Dia bilang inilah buku yang menerangkan sejarah nenek moyang kita ini sampai ke Sri Lanka, ke Colombo. Lalu saya baca tulisan itu, tulisan Jawi, tulisan tangan, bahasa Melayu, dan saya bilang ini bukan sejarah bagaimana anda semua datang kemari. Ini kitab perukunan, macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak ambil sembahyang, syarat-syarat puasa dan sebagainya. Jadi itu menandakan bahawa masyarakat Melayu Sri Lanka tak terputus dengan sejarah lampau dan tidak dapat mengaitkan semula.
Jadi kalau ada usaha serantau dari Malaysia, dari Indonesia, dan saya tahu di Kepulauan Riau ini terdapat kegiatan yang sangat gamat tentang mencari kebijaksanaan masa lalu. Boleh tak sekiranya kita mengambil inisiatif bekerjasama dengan badan-badan serantau ini, maka itu kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih berfaedah. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga. Mungkin Ustaz kemudian soalannya sekali. Kedua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis dan terima kasih juga pada Dr. Saida kerana menerima undangan kami di Yayasan Warisan Melayu. Kami besar hati sangat-sangatnya dengan kehadiran Dr. Saida kerana inilah tujuan kami di Yayasan Warisan Melayu, bukan sekadar meraihkan ilmu sahaja tapi juga meraihkan ilmuwan. Dan dengan perkongsian-perkongsian sebelum ini ya, dengan cendekiawan-cendekiawan lain, kita juga dapat membukukan pandangan-pandangan mereka dan usaha-usaha kajian mereka. Banyak yang boleh dipelajari ya daripada perkongsian doktor pada pagi ini, dan saya juga amat berterima kasih doktor dan juga pasukan doktor lah yang sudi mengumpulkan khazanah-khazanah dalam masyarakat kita. Terus terang saya katakan bahawa saya tidak pernah mendapat pendidikan formal belajar Jawi, tapi memandangkan ya, mungkin zaman saya dilahirkan sekitar dalam zaman 80-an tu, pembelajaran agama itu masih menggunakan tulisan-tulisan Jawi. Malah kalau seingat saya ya, mungkin Pak Yatiman boleh membetulkan, khutbah Jumaat ya dalam bahasa Jawi, ya, khutbah Muiz itu ya ditulis dalam ni Presiden Muiz, mantan Presiden Muiz ada di sebelah saya. dan menerusi usaha-usaha itu ya, kita dapat belajar Jawi ya secara natural. Dan saya akur bahawa Jawi ini satu perkara yang penting ya. Dan saya satu ketika dulu menulis buku tentang Presiden Yusof Ishak. Ya, banyak harus meneliti ya naskah-naskah utusan Melayu pada ketika itu, dan ia ditulis dalam bahasa Jawi. Jadi ada kelebihan dan manfaatnya belajar Jawi. Dan sebenarnya satu lagi, dalam kajian saya sendiri ya, saya cuba mengkaji misalnya fatwa-fatwa lama. Ya, dan saya ke arkib di Johor untuk mencari fatwa-fatwa yang ditulis tangan. Ya, dan menariknya dulu tak ada buku-buku fatwa dan sebagainya ya. Jika seorang itu datang ke mufti, tanyakan satu soalan, mufti itu ya menulis jawapannya, dan ini ada masih disimpan ya di arkib di Johor, fatwa-fatwa lama itu. Jadi adalah manfaat ya penggunaan bahasa Jawi itu. Soalan saya mungkin ya, saya tahu usaha doktor mungkin sejauh ini mengumpul bahan-bahan ini, tapi saya fikir bahawa doktor juga ya seorang yang ilmuwan yang juga melihat kesan dari segi sosiologi, sejarah, dan doktor sebutkan juga tentang sejarah alternatif tadi. Jadi mungkin soalan saya itu lebih pada aspek sosiologinya itu. Saya tertarik dengan satu dapatan doktor yang mengatakan bahawa dalam pengumpulan kitab-kitab agama lebih banyak aspek tasawuf berbanding aspek solat, fikih dan sebagainya. Apakah ini satu indikator tentang boleh ditafsirkan berdua mungkin orientasi agama dalam masyarakat Melayu melebihkan aspek tasawuf berbanding legalistik, ataupun boleh juga ditafsirkan sebagai orang yang mengumpulkannya itu lebih cenderung ya pada orientasi tasawuf itu. Jadi apakah pandangan doktor tentang aspek tersebut? Satu lagi soalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi. Dari apa yang saya dengar tadi dan dari dapatan Dr. Saida,
dalam pelestarian teks nadir ini di kalangan masyarakat Melayu Islam, ada tak, saya nak bertanya, adakah berkumpul atau mengumpulkan teks-teks nadir ini hanya melestarikan bahan-bahan atau ilmu-ilmu, ada tak di antara responden yang melihat mereka nak mengembangkan ilmu yang ada? Tadi secara dari Jawi ke Rumi. Cuma saya rasa lebih jauh daripada itu, sebab juga dalam responden mengatakan untuk memelihara tamadun Melayu Islam, peradaban Melayu Islam. Apakah mereka dapat mengembangkan ilmu yang mereka pelajari itu atau yang mereka baca itu tadi dalam konteks moden hari inilah? Misalnya saya beri contoh, dalam buku-buku turas Islam, misalnya kalau kita lihat dalam bidang tafsir, ada tafsir bil-ra'yi dengan rasional, ada tafsir bil-riwayah, ada tafsir bil-Quran dan dengan hadis. Tapi ada lagi ulama mengembangkan ilmu itu. Misalnya pada hari ini ada tafsir mu'asyarah misalnya, tafsir yang bersifat tematik dan tafsir yang membahas sesuatu topik. Jadi ada tak di antara responden itu yang mau mengembangkan, misalnya lah dia belajar tentang apa, dia baca tentang sastra misalnya, adakah dia nak mengembangkan dan sesuai dengan konteks hari ini? Jadi itu ada kesinambungan untuk melahirkan dan mengembalikan kembali tamadun Melayu Islam itu sendirilah. Jadi sehingga ianya menjadi sesuatu yang bukan sekadar pelestarian, tapi lebih daripada itulah. Itu mungkin soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Soalan menarik pasal kerana 52 responden yang menyatakan rasional mereka menyimpan adalah untuk ilmu, untuk rasional ilmu kandungan dalam kitab tersebut, dan apakah ia dapat mereka ingin memperkembangkan ataupun mempraktikkan ilmu-ilmu yang tersebut. Mungkin doktor. Terima kasih Ustaz Abdul Manaf yang saya hormati, Dr. Syahril dan juga Cikgu Yatiman yang saya sanjungi. Mungkin saya berikan jawapan pada soalan Ustaz Abdul Manaf dahulu, kerana itu yang saya ingat. Yang lagi dua tu saya dah terlupa. Mungkin jawapan saya ni berkaitan dengan profil responden. Profil responden yang banyak menyimpan kitab-kitab tasawuf terdiri daripada para pendakwa, terdiri daripada golongan guru, terdiri daripada golongan penulis, pelajar, asatizah. Maka kerana itu kita dapati bahawa kecondongan mereka dan juga suri rumah tangga, kecondongan mereka untuk menyimpan kitab-kitab sedemikian, dan seperti yang saya katakan bahawa di samping adanya keinginan untuk menyimpan kitab-kitab nadir ini, iaitu pemikiran intelektual lama, mereka juga tidak mengetepikan membaca kitab-kitab versi terkini oleh para pemikir terkini. Jadi ada keseimbangan di situ, tapi kerana fokus kajian ini pada aspek nadir, maka tumpuan pada aspek nadir itu yang kita berikan. Baik, dari sudut sosiologinya, sekarang baru teringat soalan Dr. Syahril. Dari aspek sosiologinya, apa bayangan, apa yang boleh kita dapat baca daripada pengumpulan tasawuf ini, iaitu orientasi agamanya macam mana? Jadi kalau kita hanya mengkhususkan pada data kajian ini, menunjukkan bahawa sebagai orang urban, sebagai manusia kota, ada satu rasa kebimbangan bahawa mereka akan terbawa-bawa kepada arus kemodenan yang lebih materialistik, lebih kepada sifat keakuan,
sifat mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Jadi di situ adanya rasa kebimbangan yang menyebabkan lahirnya satu defense mechanism. Ini merupakan, bagi bacaan saya, ianya merupakan satu mekanisme pertahanan diri supaya untuk memastikan bahawa dalam arus kemodenan yang sangat laju ini, integriti mereka sebagai individu Islam yang mempunyai pribadi yang muluk, yang rendah diri, yang ingat akan akhirat tidak dilupakan. Namun kita jangan baca kerana mereka menyimpan tasawuf maka mereka melupakan dunia, tidak. Kerana kita dapati dari segi kerja mereka terdiri daripada orang-orang yang menggunakan ilmu terkini untuk tujuan hidup di kota Singapura. Jadi saya berani mengatakan bahawa adanya keseimbangan yang cuba dihasilkan oleh masyarakat kota. Maknanya defense mechanism kita kuat. Dengan adanya pengumpulan dan juga pengamalan yang dipandu oleh kitab-kitab tasawuf ini. Walaupun kita sedari bahawa ada kitab-kitab mistik yang diamalkan, ini pun merupakan satu red light kepada kita. Namun itu satu daerah lagi yang mungkin kita boleh fikirkan bersama, dan kemudian soalan apa, Dok? Cikgu, saya dah terlupa. Dan mungkin Cikgu Yatiman ada mengatakan tentang inisiatif bersama untuk menangani dua jurang, iaitu penggunaan bahasa Inggeris dan juga merumikan bahasa Jawi, dan mungkin inisiatif bersama kita semua. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Tentang dua jurang tersebut memang kita tak dapat nafikan kerana realiti hidup hari ini tentang penggunaan bahasa Inggeris merupakan arus yang begitu deras sehingga kan dari segi data penggunaan bahasa Inggeris di rumah dahulunya 10 tahun dahulu 40%, kemudian meningkat sehingga hampir 60% pada hari ini. Jadi itu merupakan satu situasi yang tak dapat kita elakkan, Kita tak mau langkah tembok, kita tak mau mencederakan diri kita sewaktu kita membuat strategi. Jadi kita dapati bahawa kehadiran bahasa Inggeris itu amat diperlukan oleh kita demi kemajuan negara dan sebagainya. Itu tak dapat kita elakkan. Namun di samping itu, apakah lagi yang boleh kita lakukan untuk memastikan bahawa manuskrip Nadir dan Jawi ini dapat kita simpan? Itu merupakan strategi bersama, secara kolektif, secara orang persendirian dan sebagainya. Seperti yang saya terangkan, adanya kesungguhan di tahap individu, di tahap gerakan berkumpulan, yang sanggup mensyairkan kitab-kitab agama, dalam kelas mengaji mereka. Jadi itu juga merupakan satu aspek sosiologi yang boleh kita kaji, iaitu kehadiran mereka ini apa impaknya. Namun saya dan kumpulan kajian diberitahu mereka bersungguh-sungguh untuk menyamarakkan penggunaan kitab Jawi ini dalam kumpulan kecil mereka, tapi kerana mereka juga merupakan golongan guru, kebanyakannya, maka mereka gunakan pengaruh mereka sebagai guru di dalam bilik darjah. Mereka memperkenalkan pembacaan syair di bilik darjah dengan menggunakan contoh kitab Nadir. Jadi lagi satu jurang apa, Cikgu? Jurang bahasa, Jadi itu juga merupakan satu arus yang tak dapat dielakkan yang berpunca dari tahun 1940-an dan 50-an apabila strategi yang diambil oleh para cendekiasa Malaysia untuk menggantikan tulisan Jawi kepada tulisan Rumi dengan tujuan untuk menaikkan prestasi pelajar Melayu supaya tidak ketinggalan jika dibandingkan dengan prestasi pelajar bukan Melayu.
Saya nak kritik sedikit. Sekarang setelah 60-70 tahun dengan menggunakan Rumi dan meninggalkan Jawi, di manakah prestasi pelajar kita? Adakah strategi itu merupakan strategi yang ampuh atau strategi itu merupakan strategi yang seperti marahkan nyamuk kelambu dibakar? Jadi mesti ada susulan untuk sekali lagi pengkajian sosiologi kita. Apa kesannya? Marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Kalaulah misalnya memang benar penggunaan Rumi itu akan meningkatkan prestasi pelajar kita, kita terus naik status pelajar kita di tangga pertama, tangga kedua, maka kita akan mengatakan, ya, strategi menggantikan Jawi itu strategi yang baik. Atau adakah strategi itu baik tapi pelaksanaannya lemah? Itu juga boleh menjadi satu soalan. Jadi sebenarnya ada banyak soalan, cikgu, tapi ia merupakan dua arus perubahan masyarakat yang tak boleh kita tidakkan. Kita tak boleh mimpi. Tadi cikgu kata cikgu dah mimpi, dah bangun cikgu. Ya, bahawa Rumi dan bahasa Inggeris akan tetap wujud, dan bersedialah untuk apabila kita buat kajian 10 tahun akan datang, adakah semakin mengecil penggunaan bahasa Melayu sehingga 10%? Wallahualam. Tapi kita sedang berusaha, kan? Dan salah satu rasional mereka menggunakan menyimpan khazanah nadir ini ialah untuk memastikan bahawa pembacaan buku dalam bahasa Melayu diteruskan, sama ada Rumi atau Jawi. Dan yang menariknya, pembelajaran bahasa Melayu yang pelbagai versi dapat kita pelajari, anak didik kita pelajari bahawa orang Melayu mempunyai kosakata, koleksi kosakata yang sedemikian pada era ini, kemudian yang sedemikian pada era ini, nahu yang kita ketahui pada era ini dan sebagainya. Ya, saya harap saya dapat menjawab soalannya. Terima kasih. Terima kasih. Tiada lagi soalan dalam talian. Jadi kalau ada soalan terakhir yang soalan cepu mas, mungkin kalau cepu mas saja angkat tangan. Terima kasih Cik Zul. Bila dengar cepu mas saja tak boleh elak lah. Tapi tak sampai kepada belian-belian dan Dr. Saeedah. Saya ada dua soalan pendek. Sebelum itu saya ingin menyampaikanlah rasa terkesan saya terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh Dr. Saeedah sendiri. Kita dapat lihat bagaimana semangatnya, jiwanya Dr. Saeedah dalam soal-soal yang bersangkutan dengan soal bahasa, soal Jawi, soal masa depan juga. Pada masa yang sama saya juga terkesan melihat, walaupun jumlahnya kecil tadi yang dikongsi bersama, anak-anak muda yang terlibat dalam soal-soal yang sama ini, tapi masih ada. Dan saya rasa ini satu petanda yang baik di kalangan NIE umpamanya ada anak-anak yang berminat. Walaupun dalam soal bahasa, tapi NIE dalam konteks NTU, Nanyang Technological University, tapi masih ada peranan yang dimainkan oleh NIE dan juga soal-soal bahasa dan budaya kita, alhamdulillah. Soalan yang saya nak ketengahkan tadi ialah tentang kumpulan teks nadir. Ada tak maklumat tentang peranan yang telah dimainkan oleh Istana Kampung Glam kita ni dan juga kerabat diraja Singapura dalam soal melestarikan tadi atau menyimpan teks-teks nadir itu yang pertama. Soalan yang kedua, pada persembahan Dr. Saeedah tadi, saya ada mengatakan bahawa ketepikan seorang sumber, seorang bangsa Arab. Tapi soalan saya pula, bagaimana pula dengan peranan orang-orang bukan Melayu, baik Arab ataupun India ke, Munshi campuran ke, atau pasal orang Cina pun kan ada bomo yang menggunakan syair Melayu. Jadi ada tak bahan maklumat tentang soal peranan yang dimainkan oleh orang bukan Melayu dalam soal ini? Terima kasih.
Terima kasih Encik Zainul. Terima kasih Encik Zainul. Soalan yang sangat menarik dan ini menjentik minat saya pula untuk mencari jawapan bagi soalan-soalan, dua soalan Encik Zainul tadi. Tentang peranan yang dimainkan oleh Taman Warisan, nampaknya dalam koleksi data kita tidak sampai ke situ. Namun kalau Taman Warisan mempunyai dana kajian Tentang kerabat diraja. ya, yalah. Sekarang saya main badminton ni sekarang kan. Kalau Taman Warisan ada dana, ya, maka kita tak keberatan untuk mencari data peranan yang dimainkan oleh kerabat diraja dan istana dan Taman Warisan sendiri, ya. InsyaAllah boleh dilakukan, ya. Dan soalan yang terakhir iaitu mengenai bukan Melayu. Ya, itu juga merupakan satu lagi daerah kerana tadi saya katakan purposive sampling saya, ya, yang sedemikian rupa. Tapi kemungkinan besar kalau misalnya saya luaskan kajian itu dengan melibatkan golongan Baba, sudah tentu saya akan mendapatkan jumlah data yang lebih besar mengenai jenis-jenis naskah nadir yang disimpan oleh mereka. Saya yakin mungkin ada. Sekali lagi, dana geran geran Taman Warisan, ya, saya yakin ada. Dan juga tentang individu responden berketurunan Arab tadi, saya dapati dibandingkan dengan keseluruhan responden, beliau mempunyai koleksi yang sangat besar. Dalam tulisan tangan mengenai sejarah sosio budaya masyarakat mereka di Singapura. Tetapi ianya merupakan penceritaan ataupun naratif yang berbeza dengan apa yang disuarakan oleh kebanyakan masyarakat Melayu yang menjadi responden saya. Maka ia merupakan satu data yang agak unik, satu yang eksklusif. Maka kerana itu saya tak masukkan di sini dan juga tak memenuhi etika kajian. Namun kalau misalnya kita hendak kumpulkan, ya, dengan melibatkan mereka, saya pasti dapatan saya akan lebih berwarna-warni dan semakin besar dan dapat menggambarkan tentang sosiologi masyarakat Melayu Islam. Kalau saya tadi Melayu saja kan, ini Melayu Islam di Singapura yang mungkin lebih dinamik. InsyaAllah. Sekali lagi dana. Terima kasih doktor dan kita semua amat berterima kasih pada doktor tentang pencerahan yang diberikan dan kesungguhan kelompok-kelompok yang melestarikan naskah-naskah ini juga dan kesemua pasukan doktor. Dan yang saya ingat nampak ada yang banyak wajah-wajah muda di hadirin sini, yang hadir di sini. Kalau ada kebangkitan tentang minat tamadun Melayu dan adanya tercetus minat untuk melestarikan naskah-naskah nadir kita, ini akan lebih mempertahankan budaya kita dan agama kita dan bahasa kita juga. Dan kalau saya boleh akhir dengan sekedar pantun tadi duduk situ tertulis sekejap tentang ni kalau anak-anak muda di seberang tambak di Singapura kalau di Singapura di rantau ni semua tentang terkesan dengan pop culture. Kalau ada kebangkitan pahlawan, kebangkitan pendekar, kita harus membangkitkan pendekar, mempertahankan minda dan mempertahankan bahasa kita. Jadi kalau ini boleh silakan saya beli, jual lah pantun kalau ada yang beli boleh. Nilai budi tersirat dalam budaya, bahasa pula mencerminkan bangsa. Jalan cerita tersurat dalam karya. Kunci berjaya kita dalam membaca, insya-Allah. Terima kasih. Dan sekali lagi ribuan terima kasih pada Dr. Saida dan semua yang hadir. Tak ada soalan dalam talian dan saya harap kalau ada soalan yang anda ada boleh ajukan semuanya pada Dr. Saida. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Saida dan Encik Zulkarnain. Saya yakin menerusi kuliah CLS pagi ini memang banyak perkara yang bernilai yang dapat kita pelajari dan meraih manfaat. Sebelum kita ke penghujung acara, saya ingin menjemput Encik Zulkarnain untuk menyampaikan hadiah sebagai tanda penghargaan kepada Dr. Saida Buang, penceramah jemputan bagi sesi CLS yang keempat tahun ini. Kita berikan tepukan kepada Dr. Saida. Okay, terima kasih sekali lagi Dr. Saida dan Encik Zulkarnain. Para hadirin yang dihormati sekalian, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Jadi kita sudah sampai di penghujung sesi CLS yang keempat pada musim ini. Semoga semua yang mengikuti sesi ini dapat meraih manfaat. Okey, baik. Bulan lalu pihak MHF mengumumkan sebuah projek khas semasa pelancaran inisiatif Sembang Ilmu Plus di Chamber di Art House. Tema yang dipilih ialah kepelbagian budaya di Singapura melebihi dan di luar model CMIO. Anda boleh mengimbas kod QR ini untuk mendapatkan butiran lanjut. Kami mohon sokongan anda semua. Bagi penonton semua, perincian mengenai acara-acara kami boleh didapati di Facebook, YouTube, LinkedIn dan laman web MHF. Ikuti kami untuk dapatkan berita terkini MHF. Selain itu, sempena musim cuti sekolah ini, Taman Warisan Melayu MHC akan memulakan satu program cuti sekolah bertemakan Cerita Family Fun sehingga 11 September. Kami berharap anda semua serta keluarga dapat menyertai program ini. Baiklah, sebelum kami melabuhkan tirai acara sesi CLS ini, saya ingin menjemput para hadirin untuk mengimbas kod QR ini bagi mengisi borang maklum balas. Okey. Kami amat mengalu-alukan maklum balas anda semua. Okey, mungkin saya berikan sedikit masa untuk mengimbas kod QR ini. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir bersama kami pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi mendatang. Bagi pihak MHF, saya Fali Idris mengakhiri sesi ini dengan ucapan selamat tengah hari dan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.